السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, pertama dan selamanya kita rafakkan syukur pada Allah Ta'ala kerana diberikan peluang kesempatan untuk bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan ia sebahagian daripada himpunan amal-amal saleh kita bersama insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in. Dan doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria, di Palestin, di Lebanon, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, di seluruh dunia, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan dan kemenangan. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua diberikan kekuatan oleh Yang Maha Berkuasa untuk beramal di malam-malam bulan Rajab, beramal di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan mudah-mudahan dapat sama-sama kita masuk bulan Ramadan. Allahumma amin. Tak semua orang Allah Ta'ala izinkan masuk bulan Rajab. Ada yang meninggal akhir tahun lepas, ada yang meninggal awal tahun. Jadi bulan Rajab ni kita minta barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban, lalu sampaikan kami ke bulan Ramadan. Tapi sayang kalau kita tak tahu apakah maksud berkat itu. Bila kita tanya, ramai orang tak tahu nak cakap berkat tu apa. Kalau beras, tahu. Beras sekilo, dapat beras. Minyak sekampit, dapat minyak. Berkat sikit, apa berkat? Nah, ya. Salam ustaz tu ada berkat. Dia, oh, salam ustaz, ambil berkat. Apa berkat Aziz? Entah. Kerja elok-elok, jangan curi tulang, tak berkat nanti. Apa berkat? Ya. Tetamu datang ustaz, bawa berkat. Kita semua nak berkat, bawa berkat, cari berkat lah apa berkat. Tapi berkat tu apa? Entah. Jadi, apakah artinya meminta tapi tak tahu apa dia minta? Dah dapat dah, minta lagi. Itu tak faham lah tu. Jadi berkat ni adalah satu situasi yang menyebabkan kita hampir pada Allah. Gitu. Kita boleh simpulkan barakah ini adalah perkara ataupun sesuatu yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah.
Jadi bila bulan Rejab, kita minta berkat, kita nak dekat kepada Allah. Jadi masuk bulan Rejab, sinonimnya, kalau dekat dengan Allah, yang meningkat adalah ibadah. Jadi sunat semua ibadah meningkat. Puasa meningkat, solat meningkat, mengaji meningkat, semua meningkat, sedekah meningkat. Bukanlah seseorang itu dia dengar azan tapi dia tak pergi masjid sebab dia pilih. Tidak. Sebenarnya Allah tak izinkan dia pergi masjid. Dia dapat bulan Rejab tapi dia tak dapat ketaatan. Kalau meninggal, dia tak dapat Rejab. Tapi kalau dia dapat Rejab tapi tak dapat apa-apa, maksudnya apa? Maksudnya dia dah meninggal sebelum dia meninggal. Kalau orang meninggal, dia tak dapat Rejab. Ya. Kalau orang itu dia hidup, tapi dapat Rejab, tapi tak dapat apa-apa. Maksudnya dia dah mati sebelum mati sampai. Beza dia dengan orang mati tadilah. Dia dah mati dah. Sebab dia dapat Rejab, tapi tak dapat apa-apa. Ya. Jadi nak mengelakkan kita dimasuki ataupun tergolong di kalangan orang yang dah mati sebelum mati sampai, bulan Rejab, bulan tingkatkan ibadah. Tingkatkan kita punya nilai diri di sisi Allah sebagai hamba, di sisi Allah sebagai khalifah. Hamba dan khalifah ini nilai kita. Kalau kita dalam sebuah syarikat, kalau kita berhenti, bos kata jangan berhenti. Sebab kita ni bernilai. Jadi bos counter offer, bagi offer lebih sikit. Stay. Kita fight for your position, for your gaji bonus, match dengan offer. Sebab kita penting. Kalau kita tak penting, kita submit resignation, ahlan wa sahlan. See you when I see you. Maksudnya tak berapa penting lah. Gitu. Just seronok tuan-tuan dapat counter offer ni. Nampak kita ni boleh tahan juga orang sayang ke kita lah. Tapi orang dah counter offer, jangan jual mahal pula. Tak apa, saya pergi tempat lain juga. Rugilah. Yeah. Jadi kalau kita nak tahu nilai, kita kena fokus pada nilai kita di sisi Allah Ta'ala sebagai hamba. Jadi ketaatan itu nilai kehambaan, solat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Dan satu lagi adalah nilai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ni jadi khalifah. Jadi khalifah ni buat apa? Khalifah ni buat taat. Khidmat pada orang, itu khalifah. Khalifah artinya sedia untuk berkhidmat pada orang. Bukan terima perkhidmatan. Khidmat pada manusia itu nilai khalifah. Sebagai seorang suami, khidmat lebih pada isteri dan anak-anak dan masyarakat setempat. Sebagai seorang isteri, khidmat lebih pada suami. Sebagai seorang anak, khidmat lebih pada mak ayah. Kalau kita cerita untuk berkhidmat, untuk beri perkhidmatan, beri sesuatu pada manusia, maka kita tak akan sibuk apa yang kita akan dapat. Sebab kita nampak berkat. Berkat ni Allah yang akan bayar. Yang tugas kita, laksanakan apa yang patut kita laksanakan, khidmat. Kewajipan, wajib secara manusiawi. Hubungan manusiawi itu khalifah. Hubungan dengan Allah tu hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah kehambaan, buat apa yang Allah wajibkan. Hubungan dengan manusia itu tuntutan manusiawi. Ya. Kita nak kita, apa saya dapat? Apa saya dapat? Apa saya dapat? Kalau macam tu jawapannya kita dah mati sebelum mati. Sebab hanya jenazah hanya tunggu apa orang nak buat kat dia. Terbujur kaku, sekejap ya kita nak ambil kapur barus. Kalau dia cakap baik, dia tak boleh buat apa, dia tegak je. Sekejap je, air tak panas lagi. Okey, baik. Jiruskan air. Minta maaf je, kasar sikit. Dia diam je. Dia tak boleh buat apa-apa. Itu matilah. Kalau kita hidup macam tu, minta apa yang orang boleh bagi, jawapannya kita dah mati sebelum mati sampai. Jadi hidup ni bukan terima. Hidup ni adalah memberi. Berkhidmat. Itu khalifah. Tuan-tuan, itu sempena bulan Rejab dan Sya'ban lah. Dan akhirnya kita minta pada Allah, waballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Arti kata masuk bulan Ramadan ini bulan reward. Bulan reward itu mesti kita qualify. Kita tak nak jadi orang yang diaminkan oleh Nabi, doa malaikat Jibril, kelaknatan pada mereka 3 golongan. Yang pertama, siapa yang ada mak ayah tapi dia tak boleh berkhidmat pada mak ayah dia di saat mak ayah dia hidup, itu laknat. Yang kedua, orang yang dengar nama Nabi tapi dia tak selawat, itu juga laknat.
Yang ketiga dapat Ramadan tapi tak dapat apa-apa. Itu pun laknat. Kita tak nak masuk bulan Ramadan, terlaknat. Jadi kita kena buat persiapan untuk layak masuk Ramadan dan dapat ganjaran. Ya, itu semua kena buat sekarang. Kena buat preparationnya sekarang. Ya, baik. Kita sambung perbahasan kitab Rahiq Al-Makhtum. Yang mana kita masuk pada bicara kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada tanggal 29 Safar tahun ke-11 Hijrah, pada hari Isnin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri pengkuburan jenazah di Baqi'. Setelah kembali, iaitu semasa dalam perjalanan pulang, baginda ditimpa sakit kepala. Kepanasan baginda meningkat dengan mendadak sehingga mereka mendapati ketinggian suhu panas baginda sampai berasa di luar balutan serban baginda. Panasnya Nabi pada ketika itu sampai serban tu rasa panas. Baginda SAW sakit. Nabi tetap menunaikan solat secara berjamaah dengan para sahabat baginda selama 11 hari. Sedangkan tempoh hari-hari baginda sakit sebanyak 14 hari. Maksudnya 14 hari sebelum meninggal tu, 11 hari tu masih lagi ke masjid walaupun sakit. Minggu terakhir Nabi SAW, sakit baginda semakin berat. Lantas baginda bertanya kepada isteri-isterinya, giliran aku esok di mana? Di manakah aku esok? Isteri-isterinya segera memahami maksud tujuan baginda, lalu menyerahkan kepada baginda untuk pilih di mana sahaja yang baginda ingin berada. Lalu lantaran itu baginda berpindah ke rumah Aisyah radhiyallahu anha sambil berjalan kaki dengan dipapah oleh Al-Fadl ibn Abbas dan juga Ali bin Abu Talib. Dalam keadaan kepala yang berbalut, baginda melangkah hingga masuk ke rumah Aisyah. Lalu baginda menghabiskan minggu terakhir kehidupannya di sisi Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha adalah isteri yang paling beruntung. Bukan isteri saja, malah manusia yang paling beruntung. Sebab Aisyah radhiyallahu anha sebut, baginda meninggal di dalam rumahku, dan pada ketika itu adalah giliran baginda di rumahku. Dan baginda meninggal di pangkuanku. Dan air liurku adalah perkara yang terakhir Nabi masukkan dalam mulutnya. Ya, Nabi nak minta sugi. Aisyah tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kau nak bersugi ke?" Nak juga. Maka Aisyah ambil kayu sugi yang belum dikembangkan. Jadi Aisyah gigit dan beri pada Nabi Muhammad SAW untuk sugi. Jadi Aisyah adalah isteri yang beruntung. Sebab itu beruntung kalau isteri dapat menjaga suaminya sehingga suaminya menghembuskan nafas yang terakhir, sebagaimana Aisyah memangku Rasulullah SAW di pangkuannya. Itu privilege tu. Seorang isteri dapat jaga suami sampai habis. Itu cinta sejati dia panggil. Habis tu Ustaz, kalau isteri mati dulu? Dah mati dulu macam mana? Tak apalah. Kalau isteri mati dulu, suamilah yang memegangnya. Riba, meninggal di atas ribaan suami. Baik. Aisyah radhiyallahu anha membacakan Al-Mu'awwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan doa-doa yang dihafalnya daripada Rasulullah SAW sambil tiupkan ke tubuh baginda. Kemudian dia pegang tangan baginda untuk disapukan ke seluruh tubuhnya kerana mengharapkan keberkatan. Berkat lagi je tak? Maksudnya boleh kita dipanggil merawat orang dengan baca Mu'awwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian tiup. Tiup sebagai isyarat kita nakkan kebaikan kepada orang itu. Yang kita baca itu disampaikan kepada jasad itu. Kemudian boleh letakkan tangan. Gunakan tangan itu letak dengan niatkan bacaan tadi, menyembuhkan
ataupun menjadi asbab penyembuhan kepada badan yang sakit. Kan dalam tidur kan kita baca 3 kul, baca qul ya ayyuhal kafirun, tiup di tangan sampai habis nafas. Lepas tu sapu di ubun-ubun, lurut ke badan sampai ke kaki, 3 kali lurut. Satu, itu sebelum tidur. Sunnahnya tidur macam itulah, sunnah tidur macam itulah. Ya. Sebelum naik katil berwuduk, lepas tu kibas katil, lepas tu baring mengiring ke arah kanan, lambung kanan menghadap kiblat. Lepas tu baca doa, tiup di tangan, sapu di ubun-ubun, lurut ke kaki, 3 kali. Itu sunnah sebelum tidur. Kot sempat, selalunya tidur masa main handphone, tidur depan TV, tidur dia. Hilanglah sunnah mana, itu punah nama dia. Ya. Tidur biar ada timing. Pukul 11 patut dah tidur, tidur. Kena ready dah dia punya sequence itu. Ya. Baik. Jadi boleh kita menggunakan kaedah yang sama untuk merawat, iaitu membaca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu yang dikabarkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Baik, sebelum beberapa hari sebelum wafat, pada hari Rabu, iaitu 5 hari sebelum baginda wafat, tubuh baginda semakin panas sehingga menambahkan kesakitan dan menyebabkan baginda beberapa kali pitam. Kemudian baginda berkata, simbahkan atasku 7 perigi air dari perigi-perigi yang berlainan, 7 bekas air dari perigi-perigi yang berlainan, supaya aku dapat keluar bertemu orang-orang dan menyampaikan amanah kepada mereka. Kemudian mereka pun mendudukkan baginda dalam besen besar, lalu menuangkan air ke atas baginda sehingga terasa sedikit kesegaran kepada baginda. Kemudian baginda pun bercakap, cukup. Jadi bila kita demam ni, yang dibuat oleh Rasulullah SAW, mandi dengan air. Kalau anak-anak je kita mandi, kita mungkin kita duduk dalam selimut bagi pecah demam tu. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mandi dengan air bagi segar. Setelah itu baginda terasa sakit, sedikit kelegaan, lalu baginda masuk ke masjid. Dan Nabi mandi bukan sebab nak segar sahaja, tidak, tetapi untuk pergi masjid dan menyampaikan dakwah. Kita makan ubat, sihat tu satu hal, makan ubat untuk taat pada Allah, pergi masjid. Minal masjid ilal masjid. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi diajar minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, masjid ke masjid. Orang beriman mesti hatinya berada di masjid. By default solatnya di masjid bagi lelaki, bukan option. Ya. Tapi nak kena tunggu event pula baru sembahyang subuh macam Jumaat di masjid. Kalau tak ada event, tak ada nak sembahyang. Ya. Sedangkan lelaki by default sembahyangnya di masjid. Pesan pada anak-anak lelaki lah. Ya. Anak lelaki kita sembahyangnya lelaki mesti di masjid, bukan optional by default solat di masjid. Kecuali ada sebab lain, maka dia tak pergi masjid, itu lain. Ni dia pergi masjid sebab ada event. By default sebenarnya dia di rumah, pening. Minta mati baik, husnul khatimah. Tapi hidupnya tidak ada husnul hayah, hidupnya penuh maksiat. Lepas tu minta mati baik, yang mati di masjid. Jadi tak kena. Mati baik itu dimulai dengan hidup yang baik. Dia ada probability, kebarangkalian mati baik itu ada dengan dia kerap pergi masjid. Kalau dia mati antara solat, ataupun dia meninggal antara subuh dengan zuhur, mati baik. Memanglah dia tak boleh pergi masjid, mungkin tak ada sempat, tapi dia orang yang memang kalau azan je di masjid, azannya di masjid. Jadi kita boleh iktibarkan dia adalah orang yang memang nak pergi masjid next solat. Dia meninggal, jadi dia ahli masjid, dia meninggal husnul khatimah. On the way nak pergi masjid. Baik, ya? Maka Nabi SAW sedikit rasa lega, baginda masuk masjid sambil berbungkus kepala baginda. Setelah duduk di atas mimbar, baginda berkhutbah kepada manusia yang telah berkerumun. Orang tengok Nabi Muhammad SAW, orang kerumun. Katanya Allah menimpakan kutukan ke atas orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan nabi-nabi mereka, kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Dalam riwayat yang lain, Allah memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Baginda juga bersabda, jangan kamu jadikan kuburku ini sebagai berhala yang disembah. Awal-awal lagi Nabi dah remind untuk jangan jadikan kubur baginda sebagai tempat
sembahan. Betul Ustaz, macam mana sekarang ni kubur Nabi dalam masjid? Kubur Nabi dalam masjid tu selepas expansion. Dulu luar masjid. Jadi bila dah expand memang kena terpaksa lah masukkan masjid tu, kubur tu dalam masjid. Sebab orang makin ramai. Itu pun makin ramai. Tapi still boleh lah muat lah. Tapi makam Nabi, Abu Bakar dan Umar berada di rumah Aisyah. Berada di situlah. Rumah Aisyah tu. Itu rumah Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Aisyah. Ya, meninggalnya di situ. Abu Bakar pun ditanam dekat dengan Nabi. Umar pun ditanam dekat dengan Nabi. Belakang rumah Aisyah tu ada sikit yang dibuat pagar. Ditinggikan warna emas. Dipanggil tempat ahli sufah. Situ disebut, itulah tempat ahli. Ada beberapa tempat di Masjid Nabawi tempat ahli sufah. Salah satu tempatnya adalah di belakang rumah Aisyah radhiyallahu anha. Situ tempat ahli sufah. Ahli sufah ni duduk je, berzikir je. Subhanallah walhamdulillah. Orang datang bagi roti makan. Subhanallah walhamdulillah. Kita datang bagi roti makan. Kerja dia makan free sama zikir. Jadi bolehlah siapa nak jadi ahli sufah di Masjid Sabirin. Subhanallah, makan. Lepas makan sama zikir balik. Subhanallah. Nabi SAW tidak pernah larang, tak larang mereka. Ya. Baik. Dan Nabi SAW tidak benarkan kita jadikan kubur baginda sebagai sembahan. Cuma bila kita berdoa, ada orang question, kenapa orang menunaikan umrah pergi Masjid Nabawi, dia berdoa menghadap kubur Nabi, dia tak menghadap depan. Macam mana? Dia sebenarnya tak ada isu pun. Kita bukan doa dekat kubur tu dah. Kita berdoa kepada Allah. Tak kisahlah nak menghadap depan ke nak menghadap belakang ke, yang penting kita berdoa pada Allah. Itu menghadap kiblat tu sunnah lah. Tapi kalau dah kita bercakap, kita tahu dah Nabi di situ. Jadi kita bercakap dengan Nabi dengan lafaz Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas engkau wahai Rasulullah. Kita bercakap dengan Nabi kan. First level conversation. Aku engkau. Jadi takkan ke belakang. Kawan kat belakang. Aku nak beli beras. Oi, aku belakang kau lah. Tapi aku cakap depan ni tak kena gitu. Jadi ulama rasional kan boleh dia menghadap kubur tu bercakap dengan Nabi. Ya Rasulullah, aku datang jauh-jauh ni gitu. Ya. Tak ada isu lah sebenarnya, tak ada isu pun, saja nak create isu lah. Menghadap depan kata dia. Ya. Jadi kita bukan berdoa menyembah kubur, tidak. Kita berdoa kepada Allah dalam keadaan lafaz ni kita sebut selamat ahlan ya Rasulullah ataupun kita ucapkan ucapan Assalamualaikum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ayat akhir, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gitu. Baginda menawarkan diri baginda supaya dikisos. Baginda sebut tengah sihat ni, tengah segar pergi masjid, dan Nabi cakap, barang siapa yang pernah aku rotan belakang dia, maka inilah belakang tubuhku. Sila rotan balik. Sesiapa yang pernah aku jatuhkan maruahnya, sekarang maruahku, silalah balas. Kemudian baginda turun daripada mimbar, menunaikan solat zuhur. Kemudian baginda kembali semula duduk di atas mimbar, lalu mengulangi semula statement itu. Siapa yang pernah aku buat tak elok dulu, ini masanya balas balik. Lalu ada seorang lelaki berkata, sesungguhnya aku ada hak di sisimu sebanyak 3 dirham. Lalu baginda berkata kepada Al-Fadl, serahkan haknya. Kemudian baginda mewasiatkan tentang orang-orang Ansar dengan kata baginda, aku berpesan kepada kalian tentang orang-orang Ansar. Sesungguhnya mereka adalah tempat amanahku zahir dan batin. Mereka telah menunaikan kewajipan mereka dan masih tinggal lagi hak untuk mereka. Oleh itu terimalah orang-orang yang berbuat baik dari kalangan mereka dan maafkanlah orang yang bersalah dari kalangan mereka. Dalam satu riwayat yang lain baginda menyebut, sesungguhnya manusia semakin ramai, sementara orang Ansar semakin sedikit, sehinggakan seperti garam di dalam makanan. Oleh itu barang siapa yang menjadi pemimpin dan berupaya menjatuhkan hukuman terhadap seseorang atau mendatangkan kebaikan terhadapnya,
maka hendaklah dia menerima orang-orang Ansar yang berbuat baik dan memaafkan orang Ansar yang membuat salah. Nabi Muhammad SAW sangat sayang pada orang Ansar. Orang Ansar ni orang Madinah. Kenapa? Kerana orang Madinah lah yang telah memberikan talian hayat kepada orang-orang Islam di Mekah. Ya, orang Madinah ni secara umumnya lembut. Kalau kita pergi Madinah, kita akan tengok kelembutan orang Madinah berbanding orang Mekah yang agak kasar. Nah, gitu. Ya, walaupun satu negara yang sama, tapi ialah itulah sifat dia. Jarak jauh juga tu, Madinah ke Mekah tu dalam 300-400 km juga. Jauh. Kita tak payah tengok jauh. Kita Kuala Lumpur ni lembut. Pergi Melaka, dia lah habaunya kita. Ulau melengkau atas pagau tu dia. Lama betul kau tak datang Kuala Lumpur, datang Melaka. Sampai-sampai terus lah habau dia bagi. Kasar je. Orang Melaka je boleh, orang lain tak boleh. Orang Melaka ni walaupun dia cakap macam tu, tapi jiwanya lembut, Ustaz. Orang Terengganu, orang Kelantan pun lain. Dia memang Pantai Timur. Tapi kalau orang Terengganu cakap kasar sikit, gitu. Uish, apa ni? Terkejut kita, dia belakang tu. Dia punya cakap tu tak jejak. Atas-atas je. Kerah je. Datang ke Kelantan, Abang makan apa Abang? Lembut pula. Abang terus. Kita tadi tak lapar, terus lapar. Boleh juga. Itu bahaya pergi kedai Kelantan tu. Dia panggil Abang, kira jadi selalu. Boleh. Bahaya panggilan Abang tu. Kat rumah abang lain. Abang tu dia Abang. Abang tu nasi tambah lah. Sila tambah. Jadi Nabi SAW sangat sayang orang-orang Ansar kerana kelembutan mereka. Dan orang Ansar telah memberi talian hayat kepada umat Islam di Mekah, tempat-tempat menaung. Ya, tempat tinggal. Sampaikan orang Ansar sanggup menceraikan isteri-isteri mereka untuk dihadiahkan dan dikahwinkan kepada orang-orang Muhajirin. Jadi sayang Nabi pada mereka sangat tidak bertepi. Dan ditambah pula tok Nabi iaitu Abdul Muttalib asalnya orang Madinah. Keturunannya daripada Madinah. Kita dah bicarakan dulu. Abdul Muttalib adalah daripada Madinah, iaitu Hashim bernikah dengan seseorang di Madinah sebelum sambung perjalanan di Gaza. Meninggal Hashim di Gaza dan rombongan itu balik dan dapati isteri Hashim mengandung, iaitu Abdul Muttalib, yang dipanggil Syaibah, beruban. Maka ditinggalkan Abdul Muttalib bersama ibunya. Syaibah lah. Syaibah ni tinggalkan dengan ibunya di Madinah. Dan rombongan tu balik ke Mekah. Dan rombongan itu tahu yang mana Hashim ada anak yang sah di Madinah. Jadi bila Hashim meninggal, orang-orang tak tahu siapa yang nak menggantikan Hashim. Maka rombongan tu kata, Hashim ada anak di Madinah yang sah. Namanya Syaibah. Jadi rombongan ni pergi ke Madinah, pergi ambil Syaibah. Rombongan itu diketuai oleh Al-Muttalib. Al-Muttalib ni kira kerabat kepada Hashim. Jadi bila Al-Muttalib ni keluar Mekah, dia tak bawa budak. Bila balik daripada Mekah, dia bawa budak. Dia balik masuk Mekah, dia bawa budak. Budak tu namanya Syaibah lah, iaitu anak Hashim. Maka orang sandarkan Syaibah ini kepada Al-Muttalib. Maka dipanggil Abdul Muttalib, hamba kepada Al-Muttalib. Padahal dia adalah anak Hashim. Anak Hashim. Itu dipanggil Abdul Muttalib tu. Jadi tok Nabi adalah orang Madinah. Secara sejarahnya orang Madinah. Jadi orang Madinah attached dengan Nabi Muhammad SAW tu lebih sikit. Kemudian baginda bersabda lagi, ada seorang hamba Allah diberikan pilihan kepadanya untuk memberikan kepadanya segala-gala kesenangan dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Lalu hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah, bukan untuk dunia. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, mendengar itu sahaja, lepas Nabi berkhutbah, Nabi kata, hukuman qisas, siapa-siapa yang pernah aku buat tak elok dulu, tolong balas. Siapa-siapa aku ada hutang dulu, tolong balas.
Lepas tu Nabi remind sahabat, jaga-jaga orang Ansar, sayanglah orang Ansar. Lepas tu Nabi sebut satu benda, ada seorang manusia, Nabi kata, ni tengah berjumpa sahabat, ada seorang manusia, Allah tawarkan dia untuk dapat kenikmatan dunia ataupun bertemu dengan Allah. Maka Nabi kata, orang itu pilih apa yang ada di sisi Allah, bukan dunia. Di saat perkara itu disebut oleh Rasulullah SAW, kata Abu Sa'id Al-Khudri, mendengar kata-kata itu, maka Abu Bakar menangis teresak-esak. Lalu berkata, aku tebus dirimu dengan bapa dan ibuku. Kata-kata Abu Bakar itu menghairankan semua orang. Dah kenapa engkau pula cakap macam ni? Bi ummi wa abi, demi ayahku dan ibuku, wahai Rasulullah. Macam benda tu Abu Bakar seorang je tahu, orang lain tak tahu. Lalu ada orang berkata, lihatlah orang tua ni. Rasulullah SAW beritahu tentang seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah, sama ada untuk dapat kesenangan dunia dan ataupun memilih apa yang ada di sisi Allah. Tiba-tiba dia pula yang over-over menangis. Nah, gitu dah. Orang tu tak kenal lah, tak rapat mana. Kami tebus dirimu dengan bapa dan ibu kami. Bi ummi wa abi. Itu cara bahasa Arab. Cakap. Bi ummi wa abi. Dengan demi bapa dan mak aku, gitulah. Sebenarnya, kata Abu Bakar, hamba yang disebutkan oleh Rasulullah itu adalah diri baginda. Ya, para nabi selalunya diberikan pilihan oleh Allah Ta'ala sama ada untuk hidup lagi ataupun mati, untuk mengambil habuan di sisi Allah Ta'ala. Maka bila sebut benda tu, Abu Bakar trigger. Sebab Abu Bakar ni sangat attached dengan Rasulullah SAW. Sangat akrab. Jadi tahu sangatlah conversation itu. Ya, beberapa kali situasi yang mana Nabi SAW sebut, yang trigger, Abu Bakar trigger. Ish, ini tak boleh ni. Sedih. Sebab. Dan kita kena tahu tuan-tuan, Abu Bakar ni orang yang sangat rapat dengan Nabi SAW. Sampaikan Nabi SAW nak memuliakan Abu Bakar, maka Nabi SAW berkahwin dengan Aisyah. Perkahwinan dengan Aisyah adalah untuk memuliakan Abu Bakar. Ya? Sebab kita tahu Abu Bakar ni kawan. Abu Bakar bukan ahli keluarga. Jadi macam mana nak jadikan Abu Bakar sebagai ahli keluarga? Adalah menjadikan anaknya ahli keluarga Rasulullah SAW. Itu berkahwin dengannya. Itu cara sahabat memuliakan sahabat. Nabi memuliakan Sayyidina Abu Bakar dengan mengahwinkan Aisyah itu dengan dirinya. Dan Abu Bakar sangat seronok kerana dia akan menjadi sebahagian daripada ahli keluarga Rasulullah SAW, Ahlul Bait. Sampaikan satu hari Nabi kata, dalam syurga ni ada banyak pintu. Ada pintu solat, ada pintu puasa, ada pintu zakat, ada pintu sedekah. Semua pintu ni akan panggil siapa yang qualifier, pelayak-pelayak dia. Lalu Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, ada tak semua pintu panggil orang yang sama? Ada tak orang yang dipanggil daripada semua pintu? Kata Abu Bakar. Nabi kata, ada. Siapa ya Rasulullah? Engkau lah. Punya sayangnya Nabi dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu pun tergamak orang Syiah fitnah Abu Bakar. Orang Syiah kata Abu Bakar macam-macam lah. Melaknat Abu Bakar. Dalam doa kunut dia laknat Abu Bakar. Jadi subhanallah, Abu Bakar ni sangat attached. Perkahwinan Nabi SAW selalunya ada misi. Bukan berkahwin kerana nafsu, tidak. Perkahwinan dengan Khadijah itu perkahwinan, itu pun jelas sebab cinta pertama lah dengan Aisyah ni. Dengan Khadijah. Lepas tu semua perkahwinan sebab syariat. Dengan Aisyah kerana memuliakan Abu Bakar. Dengan Safiyah demi membina hubungan dengan ahli kitab. Dengan Maria Qibtiyah membina hubungan diplomasi dengan Maharaja Mesir, Muqawqis. Itu semua adalah dipanggil ada misi. Bukan kahwin sesaja. Tidak. Kahwin pun semua kebanyakannya adalah janda. Ya, bukan kahwin dengan anak dara. Baik. Sambung. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, sesungguhnya orang yang paling pemurah kepada aku dalam bersahabat, mengorbankan harta bendanya adalah Abu Bakar,
kalaulah aku boleh mengambil seorang kekasih selain Tuhanku, nescaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasih. Tetapi hubungan itu hanya sekadar persaudaraan dan kasih sayang di dalam Islam. Jangan dibiarkan mana-mana pintu di masjid, melainkan hendaklah ditutup kecuali pintu Abu Bakar. Di Masjid Nabawi ada pintu Abu Bakar, sentiasa dibuka. Dan Nabi SAW angkat martabat Abu Bakar dengan menyebut, aku kalau boleh ambil kekasih, kalau selain Allah sebagai pilihannya, Abu Bakar lah orang. Sebab itu Abu Bakar ni dia punya martabatnya tinggi, privilege, keistimewaannya sangat tinggi. Tuan-tuan bayangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq, dia bagi segala-galanya untuk Rasulullah SAW. Bukan dirinya sahaja yang membenarkan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Dia kata, kalau kamu beritahu lebih daripada itu pun, wahai Quraisy, aku tetap membenarkan Muhammad. Maksudnya travelling daripada Mekah ke Madinah, Mekah ke Baitul Muqaddis tu satu malam itu, Abu Bakar kata, ya betul. Lebih daripada ni pun aku percaya. Dalam peristiwa hijrah, tuan-tuan, Abu Bakar telah menggunakan seluruh anak-anaknya bekerja untuk Islam. Abu Bakar duduk dalam gua. Asma dan Abdullah, seorang bawa makanan, seorang bawa maklumat. Kedua-dua ni adalah orang yang sangat, dua-dua ni pemuda yang sangat hebat, sanggup gunakan seluruh keringat mereka untuk memperjuangkan Islam. Asma dan Abdullah, dari ibu yang berbeza. Ya, Aisyah ibu yang berbeza. Asma dan Abdullah ibu yang berbeza. Zaman itu biasa je hidup anak adik-beradik daripada ibu yang berbeza. Dan dia boleh gunakan, dan ataupun Abu Bakar telah berikan seluruh keluarganya, anak-anaknya untuk berjuang untuk Rasulullah SAW. Mana tidak, martabat Abu Bakar tinggi. Masya Allah. Kita belum tentu lagi kalau hidup zaman Nabi SAW, tak tahulah kita ni geng siapa. Kita geng Abu Lahab ke, Abu Jahal ke, ataupun geng Nabi Muhammad SAW, ataupun kita tunggu dan lihat siapa menang baru sokong. Kita tak tahu. Baik. Pada hari Khamis, 4 hari sebelum wafat, tu hari kelima, Nabi bangun, jumpa orang dan berdakwah dan bercakap pasal hutang-hutang. Pada hari keempat sebelum wafat, Nabi SAW mula sakit semakin bertambah. Ya. Maka Nabi SAW pun tulis surat. Dah tak larat sangat, Nabi pun minta sahabat untuk tuliskan surat, yang kamu tidak akan sesat selepas daripada ketiadaanku. Ketika itu dalam rumah ada beberapa orang lelaki termasuk Umar. Lalu Umar berkata, baginda terlalu sakit sekarang, sedangkan di sisi baginda hanya ada Quran. Memadailah kamu tulis Al-Quran sahaja. Nabi SAW larang para sahabat tulis selain Al-Quran. Termasuklah kalam Nabi pun Nabi tak bagi tulis. Sebab Nabi khawatir berlakunya pertelagahan di kalangan sahabat. Selepas baginda wafat, sahabat-sahabat bertelagah dengan kata-kata Nabi SAW. Asasnya tak boleh tulis selain Al-Quran. Jadi habis itu Ustaz, ilmu mustalah hadis yang kita belajar ni macam mana? Jadi itu adalah ijtihad sahabat untuk membetulkan kesalahan umat, untuk menyatukan umat, maka dituliskan hadis-hadis Nabi SAW. Tapi secara umumnya hanya Al-Quran sahaja yang disyariatkan untuk ditulis. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan kewafatan ini pada siri-siri yang akan datang insyaAllah. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatiannya. Aqulu madza tasma'un. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.